Hai guys, semalam saya ada tunjukkan macam mana kita boleh jadi owner kepada transaksi debit, credit card ataupun transaksi bank. Sebenarnya ni semua dalam dunia kripto lah, kita menjadi lebih kurang seperti owner untuk benda ni. Dan hari ni saya nak tunjukkan kepada korang macam mana cara korang boleh dapat duit, berapa banyak yang korang boleh dapat bila transaksi tu berlaku. Jadi tonton video ni sehingga habis supaya korang faham. Okay guys, saya nak cuba explain sedikit lah tentang calculator ni supaya kalau kita tengok dan kita boleh cuba dan faham. Okay, alright. Now di sini ni first kali kita ada dua benda, iaitu package yang kita beli di stage mana. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, 5 dan 6 kalau tak silap saya total ada. Kita boleh tekan dan tengok lah. Okay, kita ada 6 stage dekat sini. Alright, so stage 1 ni kita akan dapat 100%, stage 2 80%, 70% dan sebagainya. Okay, alright. Lepas tu package, kita ada semua package ni. Alright, so kalau kita tengok balik dekat atas ni untuk kita faham lah apa dia. Okay, so first kali kalau kita tengok paling atas ni dekat sini, kalau kita ambil $100, janji return yang akan diberikan adalah 2 kali. Kalau kita ambil $300, janji return yang akan diberikan adalah 3 kali, which is $900 lah. 300 kalau 3 kali jadi 900. Kalau kat sini 1,500 diberi 5 kali, bermakna kita dapat $7,500. Okay, yang lagi besar lagi banyak lah, berkali-kali lah dia bagi macam tu lah. Contoh dia $100,000, ini yang paling tinggi, dia bagi 10 kali, bermakna kita dapat $1 juta lah. Letak $100,000, dapat 10 kali $1 juta. So bila ramai orang nak tahu bila boleh dapat $1 juta ni. Okay, ramai orang nak tahu benda ni. Tetapi guys, benda ni dia bukan janji macam 1% sehari confirm dapat, tak payah buat apa-apa tu. Tak, dia real business. Dia bergantung kepada transaction. Kita kena faham, kita ni sebagai owner, contohnya bank lah, senang cerita. Okay, kalau kita owner sebagai bank, kalau bank tu tak ada orang simpan duit, lepas tu orang tak ambil duit tu invest, ataupun contohnya tak adalah orang pakai debit card, tak adalah orang belanja dekat luar, keluar apa semua duit, apa semua ni kira kosong. Jadi macam mana bank tu nak buat duit? Okay, so benda tu kena ada perniagaan lah. Perniagaan bank, perniagaan kripto ni adalah transaksi, ataupun Flipme ni adalah transaksi based on transaction. So transaction macam mana yang diorang boleh bagikan? Okay, kalau kita tengok kat sini, dia ada 4 jenis transaction yang diorang boleh bagi kat kita. Satu adalah crypto dan fiat exchange. Maksudnya kita nak tukar daripada kripto ke fiat. Maksudnya kita guna debit card tu, kita cucuk ke ATM, kita keluarkan cash. Itu kripto kepada fiat exchange. Lepas tu kita ada monthly subscription. Kad ni saya rasa dia kena bayar monthly sebagai kalau kata pengguna yang nak guna kad ni. Bukan kita tau, kita owner. Kita tengah cakap pengguna yang gunakan benda ni. Okay, kita pun boleh jadi pengguna, tak salah. Tapi saya nak masukkan, kalau pengguna yang gunakan, first kali dia pergi ke contohnya Ionbit. Okay, dia pergi ke Ionbit, dia duit dia dalam kripto. Kalau kata tak dalam kripto ni, orang nak buat macam mana? Dia kena transfer ke Binance. Lepas tu dah transfer ke Binance, dia kena guna P2P. Dia kena tunggu orang transfer masuk dalam bank, baru dia boleh keluarkan duit tu. Tapi sekarang ni dengan debit card ni, dia tak payah pening-pening. Dia bawa aja debit card ni, dia pergi Ionbit, dia shopping, beli barang grocery apa semua tu, beli beras, beli apa semua. Lepas tu dia just tap sahaja dengan kad dia tu, dia boleh bayar terus dekat Ionbit tu. Okay, so jadi maknanya inilah crypto to fiat. Fiat ni dalam ringgit lah, dalam US dollar ke, tak kisahlah. Kalau orang yang sama tu pergi US ke, atau orang tu ada kat US ke, orang tu ada kat London ke, kat UK ke, dia tukar kepada currency dia orang lah. Sama kita, kalau kita orang Malaysia pun kita guna kad ni. Okay, kita pergi ke mana-mana pun lah, kita pergi ke Indonesia ke, Singapura ke, kita guna kad ni dekat sana, dia akan tolak dalam Sing dollar.
Contohnya macam tu. Jadi bila ada pertukaran ni, dia maknanya transaction tu berlaku. Okey, itu yang kita akan dapat income sebagai owner. Pengguna guna kita dapat. Okey, saya harap faham benda tu number satu. So number dua, dia ada monthly subscription di mana orang yang ambil kad ni sebagai pengguna kad ni dia kena bayar monthly. Contohlah $10 satu bulan contoh. So kalau lagi ramai, lagi banyak tiap-tiap bulan semua orang ni kena bayar. Contohnya macam tu. Okey. Nombor 3, dia ada POS online dan transaction. Okey, yang ni macam mana pula? Okey, POS ni maksudnya point of sale. Sebab tak lama lagi ramai orang nak start terima kripto. Jadi macam contoh dalam kedai makan, sekarang ni kan dah ada Touch 'n Go e-wallet, dah ada GrabPay, dah ada semua benda. So tak lama lagi orang nak ada juga kripto selain daripada benda tu. Jadi diorang boleh guna FlipMe ni. Ini kita tengah cakap pengguna. Diorang tu maksudnya pengguna kedai makan tu. Kedai makan tu dia letak dia punya POS. So diorang ada orang yang bayar kat situ, ada transaksi berlaku. So kita akan dapat duit. Lepas tu online transaction, contohnya online shopping portal. Sekarang ni macam mana kita nak bayar kat online shopping portal? Kita guna debit card kita guna macam-macam apa semua. Ini saya tengah cakap dalam online tu sendiri, bukan kita nak bayar, bukan pengguna nak bayar. Maksudnya syarikat yang tengah jual produk tu. Okey, kalau korang buat online shopping portal korang nak terima bayaran, korang kena guna aplikasi yang boleh terima. Macam contoh ada PayPal, ada Stripe. Kalau korang company lah, korang jual barang-barang kat online tu, korang perlu ada benda ni. Tapi dalam dunia kripto ni masih tak ada lagi benda-benda macam ni. Bukanlah tak ada, mungkin ada tapi tak banyak lah. Okay, so salah satu orang-orang yang jual benda-benda online ni ataupun Shopee satu hari nak terima kripto, dia boleh guna FlipMe. Okay, korang bayangkanlah korang bayangkanlah Amazon, kira yang besar-besar lah. Kalau kata dia orang tiba-tiba guna FlipMe untuk transaksi kripto ni, semua transaksi yang berlaku tu kita yang dapat. Okay, dan last kali ni beli kad. Okay, kad tu pun kena beli. So dia ada bayaran lah. Contoh kad rosak ke, kad tukar ke, kad apa benda ke, diorang sentiasa beli. So kita pun akan dapat harga kad dia tu. Kalau kita tengok Zapo mungkin $100 tak silap saya lah, setahun. Itu subscription. Saya tak pastilah harga kad tu berapa. So dia ada berbeza. Dia ada subscription dan dia ada pembelian kad tu juga. Okay, now daripada calculator ni kita boleh adjust lah. Kalau macam ni maknanya saya rendahkan dan kita boleh tengok nilai yang color merah ni. Okay, dekat sini dia menunjukkan ada 100,000 transaction yang berlaku sehari. Maknanya satu dunia yang menggunakan kad ni. Okay, yang pergi ke bank, yang pergi, sebab saya bagi tahu sekarang ni orang yang guna kripto ni dah ramai. Orang yang withdraw kat P2P ni terlampau banyak. Tapi dengan adanya benda macam ni, orang dah tak withdraw dah kat P2P. Orang biar je dalam debit card ni, dia pergi je kedai-kedai, dia tekan, dia pergi ATM, dia cucuk keluar. Dia tak payah nak pening kepala nak tunggu P2P. Dia instant lah, benda ni cepat dapat. So orang akan guna. Tapi contoh tak ramai guna, ada 100,000 je lah transaction sehari. Kalau kata ramai guna, dia akan jadi dekat sini $1 juta. Okey, ni dolar ni, dalam dolar satu dunia menggunakan. Okey, dia boleh pergi lebih lagi, bukan dia limit kepada 1 juta. Dia boleh pergi 10 juta, dia boleh pergi 100 juta, bergantung kepada berapa ramai yang guna transaction satu hari. Okey, so ini pun samalah, kita boleh tarik dan kita boleh kurangkan untuk nak tengok lebih kurang transaction satu hari tu berlaku berapa banyak. Okey, dan di atas ni adalah package yang kita ambil. Okey, beza dia stage ni pula, contoh dia kat sini. Okey, katakanlah $100. Kalau kita tengok dekat bawah ni maknanya transaction yang berlaku sehari. Kalau kita tengok dekat sini 1 juta, 2 juta, 5 juta, 5 juta, ini pun 1 juta. Okey, sini 5 juta. Okey, so maknanya 1, 2, 3 dan campur 5, 8 juta transaction sehari. Okey, dekat sini ni 8 juta transaction sehari. Modal kita $100, kita patut dapat balik $200. Tapi dalam berapa lama kita dapat balik? Dekat sini dia tunjuk 12 hari. $100 yang kita letakkan tu kita boleh dapat balik dalam masa 12 hari. Okey, capital kita, maknanya $100 kita tu kita dapat balik dalam masa 6 hari. Tapi pembayaran dia guys, dia bukan bayar tunggu sampai 12 hari dia bayar, tak.
Hari ni dia dah bayar $16. Tapi total maksimum yang kita boleh dapat 200. Terkumpul lah, maknanya hari ni 16, esok 16, lusa 16. Kalau setiap hari jumlah macam ni. Kalau hari ni banyak ni, esok kurang lah. Contohnya saya kurangkan, esok kita dapat $7. Okey, lepas tu ramai sikit pula, kita dapat $13. Lepas tu lagi ramai. So kita akan naik turun lah. Mungkin boleh jadi lebih lagi. Itu maksud saya, dia ikut pada transaksi yang berlaku. Pembayaran dia hari-hari masuk wallet. Tapi bila hari-hari tu dah cukup kumpul 200, kontrak kita dah tamat lah. Kira dah tak ada, habis. Okay, so macam mana nak continue balik? Kita kena keluarkan balik $100 dan buat pembelian. Hanya orang yang beli pre-sale sahaja yang boleh beli balik. Kalau orang tu tak beli pre-sale sudah tutup, kita dah tak dapat apa-apa. Kalau orang tu beli pre-sale stage 1, dia dapat income stage 1. Siapa beli stage 6, dia dapat stage 6 punya income. So apa dia beza stage 1 dengan stage 6 ni? Okay, ini stage 1 guys. Okay, kalau korang tengok dekat sini, korang dapat balik total. Kalau sehari ada banyak ni transaksi, korang dapat balik dalam 12 hari total $200 ni. Okay, so sekarang ni saya nak tunjuk, katakanlah kita lambat, kita ambil stage 6. Okay, so saya tekan terus stage 6 nak bagi korang nampak perbezaan dia. Okay, korang tengok kat sini, tadi 12 hari, tapi sekarang ni korang dah dapat dalam masa 52 hari. Okay, sebab stage 2 tu, kalau korang tengok, stage 6, kalau korang tengok dekat atas ni, stage 6, ini stage 4. Korang tengoklah nanti dalam website tu, ini stage 6. Okay, so stage 6 ni 5 juta. Okay, dia punya sales lah. Okay, dan korang tak dapat revenue 2. Kalau korang tengok kat ujung ni, dia tulis revenue 2. Okay, so korang hanya dapat revenue 1 saja dekat stage 6 ni. Lepas tu korang hanya dapat 10%. Okay, 10% tu maksud dia apa? Okay, korang letak $100, sepatutnya korang dapat 110 sahaja. Tetapi korang tetap dapat 200. Cuma dia lambatkan pada hari. Jumlah total yang kita akan dapat 200 tu makan masa selama 52 hari, berbanding tadi kalau kita ambil stage 1, kita akan dapat dalam masa 12 hari. Bukan tetap, itu saya nak kena ulang lagi sekali. Bukan tetap kita dapat 12 hari. Mungkin kita boleh dapat sehari guys, mungkin. Kalaulah dia jadi lagi banyak, sebab kalau ikutkan balik dekat sini, baru ada $8 juta je. Kalau satu dunia dia ada $100 juta transaction sehari. Kalau kita tengok macam contoh dalam Binance sendiri, okay, dalam Binance, transaksi yang berlaku dalam Binance sehari billion. Okay, Binance saya billion sehari guys. Okay, benda ni of course akan take time. Kalau kata billion sehari jadi, silap-silap benda ni sejam 2 jam dapat balik. Mungkin macam tu lah, dia tak tunjuk kalkulator kat sini. So jadi korang letak 100, sejam dapat balik. Contohnya letak balik 100, lepas sejam tu dapat lagi sejam. Letak lagi 1, mungkin itu terlampau laju lah. Okay, ataupun letak 100 esok dapat balik. Ataupun letak 100 mungkin 3 minggu dapat balik. Macam dekat sini 12 hari lah. Contoh dia dekat sini. Okay, now next, kalau korang ambil stage yang lagi besar, bukan stage, package yang lebih besar. Okay, so katakanlah korang ambil yang saya selalu recommend 1,500 lah, sebab saya rasa quite reasonable untuk orang Malaysia masih mampu boleh beli lagi lah. Okay, so dengan $1,500 korang akan dapat 5 kali, which is $7,500. Kalau transaksi ni berlaku $8 juta sehari, dalam masa 30 hari korang dapat 7,500 ni. Okay, dah dalam 30 hari tu. Tapi pembayarannya dalam hari-hari. Korang kena ingat, ini kena remember, korang dapat dalam hari-hari. Contoh dia sekarang ni, katakanlah kurang pula, esok korang dapat kurang, lusa naik balik, korang akan dapat naik. Tapi korang dapat pembayaran dia dalam masa 30 hari, total $7,500. So kita tolak balik $1,500, kita akan dapat $6,000. So income 30 hari korang dengan sales banyak ni sehari, okay, korang akan dapat $6,000. $6,000 ni darab dengan 5 lah, contohnya RM30,000 tiap-tiap bulan. Kalau kata sales transaction hari-hari macam ni, peringkat permulaan bila kad ni dah di launch, saya rasa mungkin dia boleh jadi terus banyak ni. Okey, sehari mungkin dia boleh jadi kurang. Korang kena remember, Altron sendiri pun pengguna dah 300,000 orang. Saya rasa ramai daripada pengguna Altron sendiri pun akan guna debit card ni sebab dah memudahkan. Contoh korang lah ni, takkan korang, ramai orang tak tahu nak guna Binance, nak guna tu, nak guna leceh. Jadi dia orang kata baik guna kad ni saja, senang. Terus pergi mana-mana, cucuk je ATM dah boleh keluar. Jadi benda normal yang kita buat sekarang ni
dalam dunia kripto. Benda normal yang kita dah buat dengan ringgit, dengan apa, sekarang dunia kripto dah nak jadi normal untuk kita dengan adanya benda-benda macam ni. Dan debit credit card ni apa semua ni belum lagi dalam dunia kripto ni, belum banyak. Jadi Flipme ni antara yang terawal. Dan Flipme ni pula, macam saya kata, dia tak limit pada kita sahaja. Dia satu dunia. Macam contoh, saya suka sebut benda ni. Saya terpaksa pinjam nama Gigamax sikit sebab ramai orang kenal dan ramai orang tahu dia orang ada 1X card. Okay, 1X card tu third party yang buatkan pada mereka. Okay, Gigamax tu menggunakan branding 1X tu lah untuk diorang punya benda. Okay, now katakanlah third party tu tak best satu hari bagi Gigamax. Gigamax rasa diorang ni tak power. Okay, diorang ni memang tak boleh accommodate apa member-member diorang ni punya spending ke apa benda ke, contohnya lah. So diorang nak tukar kepada Flipme. Boleh, diorang datang kepada Flipme, diorang rebrand je Flipme ni jadi 1X. So kad tu semua akan di print jadi 1X, tapi dekat belakang kad tu dia akan tulislah Flipme. Itu contoh kalau Gigamax ambil. Kalau diorang tak ambil pun tak ada masalah. Mungkin Amway ke satu hari, mungkin company lain ke satu hari yang ambil semua benda ni. Okay, menjadikan kad diorang contohnya. Jadi setiap member diorang guna, kita akan dapat. Jadi banyak platform kripto di luar sana lepas ni nak menggunakan third party. Jadi Flipme boleh menjadi salah satu company. So kerja kita tak payah buat apa-apa. Diorang buat transaction, kita dapat. Kita pun boleh guna kad ni, kita guna je lah. So kita jadi pengguna dan kita juga jadi owner. Okay, jadi korang main je lah kat sini. Kalau 1,500, korang boleh tengok dalam masa 30 hari kalau 8 juta transaction sehari. Kalau lebih lagi, mungkin silat-silat seminggu, mungkin sehari, benda tu boleh berlaku. Dan last saya nak tunjuk supaya korang faham. Last kali saya nak tunjukkan yang 100,000 lah. Okay, 100,000 kalau korang tengok dengan total jualan 8 juta sehari, bukan jualan lah, transaksi yang berlaku satu dunia ni, ada 1 juta dolar, korang akan dapat dalam masa 60 hari guys. 100,000 dapat 1 juta dalam 60 hari. Okay, so kalau katalah 8 juta transaction sehari ni, dalam masa 60 hari je korang dah dapat 1 juta ni. Korang bayangkan lah. Okay, ini confirm dapat. Cepat lambat bergantung pada transaction. Itu korang kena tahu. Cepat lambat bergantung. Kalau tak ada transaction, saya cakap sia-sia, tak ada langsung transaction, korang tak dapat apa-apa. Sekarang ni korang beli pre-sales pun, dia belum launch lagi kad ni, korang tak akan dapat apa-apa sekarang ni. Tapi kalau korang tak beli ketika pre-sales tutup habis, korang tak jadi owner. Itu dia punya kekurangan dia. Tapi kalau korang letak duit, korang adalah 100,000 dolar ni, korang letak 100,000 dolar, korang akan dapat 1 juta dolar dengan transaksi yang berlaku 8 juta setiap hari. Korang akan dapat dalam masa 60 hari. Okay, 60 hari korang dapat 1 juta. Lagi 60 hari korang dapat lagi 1 juta. Ini orang US yang ada duit, yang ada pencen apa semua tu, dia orang buat apa? Dia orang letak dalam ni. Okay, dia orang tunggu bila transaksi ni berlaku. Okay, awal-awal tu mungkin slow. Bila dah capai macam ni, bayangkan 60 hari dia dah jadi jutawan. Lagi 60 hari tu dia boleh bagi anak dia nombor 1, anak dia nombor 2, bini dia nombor 1, bini dia nombor 2, contohlah. Okey, ataupun dia boleh bagi pada makcik dia ke, pakcik dia ke, siapa-siapa. Jadi tiap 60 hari dia jadikan dia punya keluarga tu jutawan. Dia tak dapat 1 juta lah, dia dapat 900,000 sebab dia perlu pakai balik 100,000 tu untuk beli balik. Setiap kali kena beli balik baru dapat. Kalau tak beli balik tak dapat. Bukan modal kita sekali 100 dah habis dah kita dapat tiap-tiap kali, tak. Okay, kalau macam 100 dolar tadi ni yang saya tunjuk ni, okay, 100 dolar dah habis dapat 200, korang kena keluarkan balik 100 dolar dan beli, baru dapat balik 200. Jadi maknanya korang punya untung adalah 100 dolar tiap-tiap kali. Saya harap korang faham benda tu. Tak faham boleh tanya saya, nanti kita discuss lagi. Okay, so itu sahaja dalam video ni.